Selamat pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada para guru penilai, iaitu Cikgu Muhammad Kedi dan Cikgu Ahmad Sazili. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya, iaitu sistem automatik langsir menggunakan Arduino dan LDR sensor. Tajuk seperti yang saya kata tadi, tajuk projek saya adalah sistem automatik langsir yang menggunakan Arduino dan LDR sensor. Tujuan penghasilan projek ini adalah untuk memudahkan pengguna menutup atau membuka langsir. Projek ini sesuai untuk menjimatkan masa pengguna membuka langsir apabila hari siang. Penyertaan masalah yang saya dapat, iaitu membuka langsir dengan cara manual adalah sangat memakan masa, dan langsir juga perlu dibuka di setiap rumah untuk memberi cahaya. Objektif kajian projek ini adalah menghasilkan sistem langsir yang boleh berfungsi dengan automatik bagi penjimatan masa dan tenaga, dan menghasilkan langsir automatik yang dapat mengesan cahaya pada waktu siang dan malam. Tujuan projek ini adalah untuk memudahkan pengguna menutup atau membuka langsir, menjimatkan masa, dan juga boleh digunakan untuk mengesan cuaca mendung atau cerah. Berikut adalah skop projek saya, iaitu projek ini merangkumi driver stepper motor untuk mengawal pergerakan motor. Seterusnya, yellow motor digunakan untuk menggerakkan langsir buka atau tutup. Selain itu, Arduino Uno juga digunakan untuk mengatur cara langsir tersebut supaya dapat dibuka dan ditutup pada masa yang ditetapkan. Dalam projek ini, bukan sahaja menggunakan 3 bahan ini, yang antara bahan yang lain adalah LDR sensor modul yellow motor. Untuk pengujian dan pengukuran, saya akan mengukur tahap pencahayaan dan pergerakan motor. Seterusnya adalah kajian literatur. Yellow motor DC, motor roda elektrik DC ini kuning ini sesuai untuk kenderaan robotik dan model. Ia mempunyai nisbah gear 1, nisbah 48 dan tork maksimum 800 gram per cm pada minimum 3 volt. Seterusnya, driver motor L298N. Driver motor merupakan modul driver motor DC yang paling banyak digunakan di dunia elektronik, yang berfungsi untuk mengawal kecepatan dan serta arah putaran motor DC. Papan Arduino Uno adalah papan mikro pengawal yang paling popular di abad ini. Walaupun ia bukanlah papan pertama yang dikeluarkan oleh Arduino atau papan yang paling canggih, papan ini tetap menjadi papan yang paling kerap digunakan. Seterusnya adalah LDR sensor. Ia merupakan satu komponen resistor yang nilai rintangannya akan berubah-ubah sesuai dengan pancaran cahaya yang mengenai sensor ini. LDR sensor juga dapat digunakan sebagai sensor cahaya. Nilai rintangan dari sensor ini sangat bergantung pada intensiti cahaya. Semakin banyak cahaya yang mengenainya, maka akan semakin menurun nilai rintangannya. Sebaliknya, jika semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor, maka nilai hambatannya akan menjadi besar. Seterusnya, AC/DC adapter. AC/DC adapter berfungsi untuk mengubah voltan AC yang tinggi menjadi voltan DC yang lebih rendah. Seterusnya, Arduino IDE software atau nama penuhnya Arduino Integrated Development Environment.
adalah software yang menggunakan input coding jenis C atau C++ dari pengguna dan menterjemahkannya kepada coding HEX binary. Seterusnya, bahasa pengaturcaraan C atau C++. Individu yang punya coding asas seperti Java, coding akan menjadi mudah kerana memahami struktur coding. Seterusnya, metodologi. Bab ini menerangkan kaedah dan perancangan pelaksanaan projek. Ini merupakan cartagan pelaksanaan projek tahun akhir saya, dan ini adalah carta alih pelaksanaan projek. Seterusnya, model dan prototype projek. Yang saya menggunakan Yellow Motor Edit Sensor display untuk akrilik untuk cermin tingkap dan batang rod, kain fabrik, Arduino Uno, driver motor stepper dan kotak aluminium. Bahan atau peralatan yang digunakan adalah kotak aluminium, kain langsir, yellow motor pemotong, alat matri, penyedut timah, gergaji besi, layar muncung tirus atau layar muncung tirus. Kaedah penghasilan projek ini adalah menyediakan bahan dan alatan tangan yang diperlukan untuk menghasilkan projek. Seterusnya, menanda mengukur aluminium yang hendak dipotong mengikut panjang yang dikehendaki, memotong bahagian aluminium yang sudah diukur menggunakan gergaji besi, menyambung bahagian aluminium yang sudah dipotong menggunakan bracket. Seterusnya, memasang dan melekat dinding projek menggunakan glue gun. Seterusnya, litas skematik. Raja berikut merupakan litas skematik projek saya, dan seterusnya carta alih pengaturcaraan yang bermula daripada mula LDR sensor mengesan cahaya dan membaca sensor cahaya. Jika ada cahaya, motor akan berputar mengikut arah jam, dan jika tiada cahaya, motor akan berputar lawan arah jam, dan seterusnya akan mengulangi bacaan tersebut apabila sensor terkena cahaya. Berikut seterusnya potongan atau cara bagi projek saya. Dan kaedah pengujian projek ini menggunakan kaedah pengujian yang melibatkan pencahayaan, iaitu melalui ADR sensor yang menghantar isyarat keadaan cahaya kepada Arduino untuk dianalisis dan yang membolehkan motor bergerak. Data diambil apabila cahaya dari luar dikesan oleh sensor. Seterusnya, anggaran kos pengaturcaraan dan anggaran kos bahan, anggaran kos peralatan. Anggaran kos keseluruhan projek adalah RM217.60. Hasil jangkaan bagi projek ini adalah menghasilkan suatu sistem langsir yang boleh membantu pengguna menjimatkan masa dengan penambahbaikan sistem automatik ini. Sistem ini juga berfungsi sebagai sistem yang mungkin mampu mengesan suhu semasa. Selain itu, sistem yang dihasilkan ini dijangkakan akan menjadi sebuah sistem tarikan pelanggan. Walaupun sistem ini jarang diguna pakai, namun pada masa kelak akan beri kemudahan kepada pengguna. Hal ini kerana arus permodenan masa kini banyak penambahbaikan dari segi sistem automatik. Walaupun sistem ini dijangka baik, tapi pasti akan ada kelemahan dan penambahbaikan akan dilakukan. Seterusnya, beralih kepada hasil dapatan dan analisis projek. Melalui hasil dapatan yang diperolehi sepanjang penghasilan projek ini berlangsung, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dan telah dikena pasti punca dan penyebabnya. Analisis reka bentuk kerangka projek. Analisis reka bentuk kerangka projek ini bertujuan untuk mengkaji reka bentuk sistem automatik langsir menggunakan Arduino dan ADR sensor. Projek ini menggunakan
Arduino Uno, LDR sensor dan yellow motor. Kerangka projek ini diperbuat daripada batang aluminium yang berbentuk segi empat tepat dan disambungkan menggunakan bracket. Selain itu, dinding projek ini menggunakan aluminium pellet dan akrilik. Hasil dapatan jangkaan hasil. Jadual di atas merupakan arah pergerakan motor. Sekiranya bacaan motor high low, maka motor akan berputar ke hadapan. Jika bacaan motor low high, maka motor akan berputar ke arah belakang. Hasil daripada percubaan pertama didapati sensor hanya dapat mengesan sedikit cahaya dan tiada pergerakan langsung pada motor. Pelarasan pada sensor 1 telah dilakukan namun tiada perubahan pada serial monitor. Didapati pematrian pada sensor 1 telah rosak dan pematrian baik pula semula telah dilakukan. Untuk percubaan kali kedua, motor berputar mengikut arah jam tapi tidak mengikut spesifikasi yang dikehendaki. Manakala percubaan kali ketiga, hanya sensor kosong yang dapat mengesan sebarang cahaya, manakala sensor 1 tiada keluaran walaupun sudah disuluh dengan cahaya lampu. Motor berputar mengikut arah jam. Untuk pengujian kali keempat, kedua-dua sensor dapat mengesan cahaya tapi tidak dapat mengesan gelap. Masalah yang didapati ialah terdapat sambungan litar yang salah dan pematrian yang tidak kemas. Untuk pengujian kali kelima, LDR sensor dapat mengesan cahaya terang dan gelap, manakala motor dapat berputar mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Projek saya telah berfungsi 95%. Pergerakan motor dapat turun dan naik setelah menyemak semula masalah coding yang dihadapi sebelum ini. Selain itu, LDR sensor modul saya dapat mengesan intensiti cahaya terang maupun gelap mengikut objektif. Setelah melakukan beberapa pengujian terhadap litar dan coding, projek saya dapat terbuka secara automatik apabila mengesan cahaya dan tertutup apabila tiada cahaya yang dikesan. Berikut adalah pengiraan penggunaan tenaga bagi model projek saya, iaitu rate motor saya yang bernilai 1.8 watt. Operasi motor 2 saat buka, 2 saat tutup, 4 saat per hari bersamaan dengan 0.011 jam. Jumlah kuasa bersamaan 1.8 watt darab 0.001 jam bersamaan 0.0198 watt per hari. Jika dikira mengikut 30 hari, 0.0198 watt didarab dengan 30 hari dan dibahagi dengan 1000 bersamaan 0.0005 kW. Takrif penggunaan elektrik yang saya dapat daripada jadual Sarawak Energy, 1 hingga 1000 kW yang boleh menjimatkan masa dan tenaga pengguna. Objektif kedua saya iaitu menghasilkan langsir automatik yang dapat mengesan cahaya terang atau gelap juga telah tercapai. Hal ini kerana saya telah menggunakan LDR sensor sebagai salah satu komponen utama bagi penghasilan projek saya. Seterusnya,
perbincangan. Projek langsir automatik ini adalah satu projek yang dikendalikan oleh ADR sensor yang boleh mengesan cahaya siang maupun malam, dan mekanisme penggerak langsir ini adalah motor DC dan driver stepper. Projek ini berfungsi apabila ADR sensor mengesan cahaya terang, iaitu pada waktu siang motor akan putar dan menaikkan langsir ke atas, iaitu buka. Manakala pada waktu malam ADR sensor akan mengesan cahaya yang malam dan tidak akan mengesan cahaya dan menghantar isyarat pada motor DC untuk berputar mengikut arah lawan jam, iaitu tutup untuk menurunkan atau menurunkan langsir. Hasil perbincangan setelah melakukan proses analisis daripada bab 4 didapati terdapat masalah yang berkaitan dengan motor DC yang digunakan. Hal ini kerana motor DC yang digunakan tidak mempunyai kawalan yang dapat dikawal, contohnya relay. Pada masa lain, penggunaan relay akan digunakan bagi memudahkan kawalan motor. Cadangan yang boleh ditambah bagi memperbaiki pelaksanaannya antaranya ialah membuat penambahan relay pada motor supaya motor mempunyai limit on atau off dan mengawal pergerakan motor. Ini kerana manusia memerlukan switch on off apabila mereka tiada di rumah atau pergi bercuti. Menggunakan motor yang lebih besar kapasiti arus supaya dapat menampung pergerakan langsir yang besar, dan menggunakan gear atau tali gear untuk langsir yang bukan jenis menggulung. Kesimpulannya, pembangunan dalam sains dan teknologi menghasilkan pelbagai bentuk sistem keselamatan yang lebih canggih dan berteknologi tinggi. Untuk tujuan utama pembinaan projek ini adalah mencipta satu teknologi yang dapat diterima pakai oleh masyarakat dan memberi kemudahan kepada pengguna untuk membuka atau menutup langsir setiap hari. Selain itu, mengeluarkan produk yang lebih efisien serta mampu untuk dimiliki oleh masyarakat dan yang berpendapatan rendah. Berdasarkan binaan yang terhasil, dapat disimpulkan bahawa projek yang dilaksanakan telah mencapai objektif utama dan matlamat yang dikehendaki, iaitu untuk menghasilkan sistem langsir yang berfungsi dengan automatik bagi penjimatan masa dan tenaga. Selain itu, menghasilkan langsir automatik yang dapat mengesan cahaya pada waktu malam dan siang. Cara penggunaan sistem automatik langsir menggunakan Arduino dan ADR. Yang pertama, menghidupkan bekalan kuasa iaitu adapter, dan yang kedua, sensor dan motor akan berfungsi, dan sensor akan apabila keadaan terang siang, ADR sensor akan mengesan cahaya yang ada dan motor akan berputar mengikut arah jam. Langsir akan terbuka. Apabila keadaan gelap malam, LDR sensor tidak akan mengesan cahaya dan motor akan berputar mengikut lawan arah jam. Langsir akan tertutup. Jika ketiadaan elektrik, projek ini boleh menggunakan bekalan kuasa AC, iaitu bateri. Berikut adalah hasil projek saya dari rujukan. Sekian, terima kasih.
Tak apalah, tak payah tu lah. Boleh. Okey, jadi papan awak di mana? Sebentar. Papan projek. Itu dalam je lah. Oh, dalam. Okey. Jadi awak gunakan Driver motor dengan tu. Di mana kau mana buat dia punya ni? Dia punya apa box ni buat mana? Ha? Box aluminium buat mana? Aluminium lah. Bapak saya. Bapak kau buat? Awak tukang tak? Bapak saya buat tingkap. Oh, padan ni cantik. Dia tengok dia boleh cantik ke kotak. Kan? Macam cantik. Buat tingkap dia. Jadi kalau awak nak pasang, contohlah, awak ada kat rumah mana satu tingkap je kan? Awak ada banyak tingkap kan? Okay, macam mana awak nak selesaikan, macam contohlah, ada banyak motor, kan? Jadi bila dia banyak motor, kadang-kadang power dia tak cukup untuk semua motor tu hidup serentak kan? Ya, macam mana awak nak cuba selesaikan isu kalau motor tu serentak hidup, dia tak dapat tampung kuasa tu tak dapat tampung, jadi macam mana awak nak selesaikan isu tu? Faham maksud cikgu tadi ya? Faham tak? Maksudnya kalau kita gunakan adapter kamu tu, mungkin dia watt kecil kan? Watt dia kecil. Bila watt kecil, maksud dia kalau penggunaan motor yang banyak, perlu menggunakan kuasa yang tinggi kan? Jadi sekarang ni yang kamu ni adalah dalam bentuk prototype yang mana hanya menggunakan motor servo yang Satu motor servo. Berapa watt tadi? motor servo ke motor ni? Motor stepper kan? Stepper ke motor servo? Motor stepper. Stepper motor kan? Maknanya stepper motor. Sekarang ni kalau kita menggunakan apa nama? Langsir yang besar, maknanya kita memerlukan watt yang tinggi kan? Motor yang tinggi. Jadi pengiraan kamu tadi yang mengenai apa nama watt tadi, saya rasanya mungkin tak tepat lah. Sebab ni adalah untuk guna yang kecil boleh kan? Cip tu. Dan satu lagi, kamu kata bila dia menggunakan power apa nama motor dia kan? Bila power motor tu maksudnya adakah dia punya macam kita ada transformer kan? Transformer untuk hidupkan motor yang gerak tadi supaya dia DC kan? Adakah dia dalam keadaan kata apa? Transformer tu sentiasa hidup ataupun dia apabila kena sensor dia baru dia hidup? Bila kena sensor baru. Transformer adapter kan, adapter tu hanya akan hidup apabila kena sensor. Ya. Maknanya yang sentiasa hidupnya adalah Sensor. ni bukan apa nama ni lah apa motor controller lah. Dia punya controller ni kan. Macam mana awak nanti? Kalau ada banyak motor tadi, macam mana awak nak aturkan isu power tu? Tambah cadangan ni? tukar kepada adapter yang lebih besar. Okey, sekarang ni kalau kita menggunakan bukan pada 5 volt. Contohnya kalau kita gunakan 12 volt kan. Okey, gunakan 12 volt. Sekarang ni Arduino kamu adalah 5 volt. Macam mana nak mengatasi masalah 12 volt 5 volt dengan 12 volt tu kan? Itu kita asingkan. Tahu ke? Nak asingkan 12 volt dengan 5 volt kan? Tahu kan? Iyalah, sebab sekarang ni yang Arduino kamu 5 volt. Katakan kita kamu menggunakan motor 12 volt kan? Sekarang ni dia buat asingan tau. Adakah kamu gunakan power yang sama? USB tu tak perlu pun, kira USB tu kot. Awak ada adapter kan? Tak payah pun. Memang dia masih fungsi seperti biasa. Adakah menggunakan power yang sama? Apa nama adapter yang sama ataupun menggunakan dua adapter? Tu masalahnya. Dua ke ataupun satu adapter? Satu. Arduino 5 volt kan? Motor 12 volt ya. Lepas tu dia punya ampere pula tinggi. Ada masalah ke nabanya tu? Dia dah. Tak tahu juga.
Biasanya macam ni. Ada banyak cara. Cara yang pertama, kalau awak tahu power awak dapat tampung 1 ataupun 2 motor kan. Kalau rumah awak ada 5 motor, awak hidupkan dua. Yang ini dulu, lepas tu berhenti, yang ini lagi, lepas tu berhenti, lepas tu yang ini lagi. Faham tak? Dia gilir lah. Dia gilir macam tu. Awak dapat power tu, awak dapat bahagi pencakuan power tu. Kan? Kalau awak serentak on 55, memang semua hidup sebab dia cukup power. Tak cukup current mengalir kan. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua seperti awak kata tadilah, guna adapter lebih besar. Kan? Itu tapi adapter lebih besar tu bukannya adapter. Biasanya kalau awak nak bawa ni kepada skala sebenar rumah, awak kena gunakan motor AC. Motor AC tak payah adapter, dia pakai soket direct. Tapi nak asingkan dia guna. Tapi nak asingkan dia. Nak asing dia guna relay lah. Biasanya relay lah paling simple. Ada juga guna benda lain, ACR ke kan. Okey dah. Okey, saya nak komen. Sekarang kita nak pada komen. Ni saya nak komen lagi. Okey, saya rasa dekat kemunya apa? Yang pada power tadi lah. Saya rasa power ni mungkin tak tepat lah sebab kamu akan menggunakan apa nama? Mana? Yang power tadi lah, dari segi penggunaan kuasa ni. Okey, dia pakai satu je. Yalah, kalau katakan maknanya sebenarnya adapter tu sentiasa hidup sebenarnya kan. Adapter ni sebenarnya adapter yang hidup 24 jam ni kan. Bukan kamu boleh angkat motor tu bergerak, powernya hanya guna pada apabila ada cahaya kan dalam 3-4 kali. Tapi sebenarnya orang kata apa? Power untuk Arduino ataupun sentiasa hidup. Lepas tu adapter sentiasa hidup. Kalau kamu gunakan sama power ni dengan motor, maknanya motor tu transformer perlu besar kan. Jadi 24 jam transformer tu hidup. Jadi kamu tak boleh anggap kan sebenarnya benda tu. Yang tu awak kena tambah penggunaan dia pengiraan dia adalah adapter. Berapa ampere pakai? Adapter tu lah. Berapa watt dia pakai sehari. Bukannya pada motor tu. Motor tambah tu tambah baik. Kecuali lah kalau kamu gunakan bateri. Sekali charge kan. Tapi bateri pun sama juga. Bateri pun on ke? Bateri pun sama juga. Dia akan jadi isu current tadi kamu tak tepat lah. Sebab dia perlukan kecuali dia menggunakan solar lah. Yalah, yang motor tu pakai campur lagi dengan adapter, tambah sikit pengiraan ni. Pengiraan dia adapter sehari suntuk pakai. Adapter senang dia baca pengiraan. Awak jangan dia punya watt ampere. Tengok ni, dia kata 12 volt kan. 12 volt 2 ampere awak darab, awak akan dapat power 24 watt kan? 24 watt tu awak darab dengan 24 jam. Jadi 24 darab ni ya. Yang mesti watt hour. Watt hour. Masuk awak darab dengan tarif tadi tu kan. Tarif bil kan. Itu saya rasa adalah satu effort yang baik lah. Tapi okey lah sebenarnya kalau kita gunakan penggunaan radio kan. Anggaran penggunaan dia dalam RM5 RM5 sebulan kalau 24 jam buka. Itu sebab andaian kamu tadi tak betul lah kan. Saya rasa tak apa, tepat lah. Itu je lah. Okey juga tadi. Jadi dekat sini saya rasa penulisan soalan je ni. Sudah. Penulisan ni saya rasa penulisan awak bagus. Jadi bila saya komen untuk penulisan yang bagus, saya lebih critical lah. Critical tu maksudnya saya lebih tengok pada benda yang dalam lah. Yang mendalam. Jadi bukan maksudnya penulisan awak tak bagus. Jadi pertama sekali tengok pada punya komponen yellow motor tu. Yellow motor memang nama dia yellow motor. Betul tak? Memang istilah dia yellow motor. Mana yang kamu beli tu memang yellow motor lah. Bukannya DC motor ini tak ada. Memang yellow motor, nama yellow tak ada. Dan sekarang ni motor tu adalah motor stepper motor ke servo? Motor servo ke? Dia DC motor tapi dipasang gear kan. Jadi stepper kan. Itu ni.
Dia gear DC motor. Dia DC motor. Dia bukan gear DC motor, dia DC motor dia pasang gear module. Oh. Dia nak kata jadi macam stepper atau stepper dengan servo ni. Dia buat dia motor biasa. Satu modul tu dia stepper. Sebab nak kata servo motor, kamu tadi bila ni pun dia pusing. Sepatutnya bila servo motor ni dia ada, kita boleh kontrol dia. Berapa jarak ni. Kita letak apa tu. Okay, jadi next adalah dalam orang punya scope. Dah tengok KD, saya rasa lah sesuai guna servo motor ke guna ni rasanya. Ini dah dia roll. Kalau servo dia limited ni saja. Dia range dia punya degree. Dah kalau dari segi dia punya limiter, maksudnya kena ada limit kan? Kalau ada limit switch ada dalam dia punya penawakan. Ada ya? Sepatutnya kena limit switch, kalau tidak kamu pusing. Dia pusing. Kena tengok dia golong-golong. Bergolong-golong kan. Disebabkan sebab apa? Sebab tidak ada limit switch. Okey, scope projek awak dalam kemudian baik saya kata awak tambah multimeter sebab sebenarnya bila awak kata tadi awak baru ukur power kan. Power tu awak yang boleh ukurkan multimeter sebenarnya. Awak ukur voltage, ukur arus, ukur darah. Okey. Okey, untuk formatting tulisan awak ada setengah gambar yang tengok data center. Tolong centerkan. Labelkan dekat bawah. Okey, awak kena ingat gambar label dia kat bawah, jadual label dia di atas. Okey, jadual satu, baru jadual. Kalau gambar tu barulah gambar satu. Right? Okey. Okey, untuk catat alih, catat alih awak biasa ada masalah sikit dekat yang catat alih pelaksanaan ni. So, awak tulis proses tu, tapi awak tak nyatakan proses itu apa dekat tepi. Awak, saya tahu awak ambil kan, kopi kan. Dalam kopi awak tu sebelah dia ada nyatakan proses satu apa, proses dua apa, yang ni tak lengkap. Okey, untuk catat alih tu lagi, catat alih kita tu. Okey, yang sini kalau boleh awak letak kriteria operasi motor. Maksudnya berapa sensor, nilai sensor yang awak nak tengok. Tadi kalau saya cakap programming awak letak 200 kan. Okey, dekat diamond kat bawah tu, dekat diamond kat atas tu, awak kata ada cahaya kan. Dan kata ada cahaya. Sensor LDR nilainya lebih ataupun kurang daripada 200. Kalau ya, gimana? Kalau tak, gimana? Faham tak? Okey. Nilainya lah. Nilainya letak kat situ supaya dia jelas. Okey, nanti orang kata apa kriteria awak? Awak boleh tunjuk kat kita list dia. Okey. Alright. Next adalah bab 4. Okey, bab 4 saya tengok saya perhati dengan bab 4 awak cuma boleh tambah baik. Dengan sebab awak tahu mungkin awak ada katakan menjimatkan masa kan. Jadi kriteria masa tu tak ada lagi awak punya ukuran. Kalau boleh sebabkan awak ada power kan. Power dah ada. Okey, power kata projek saya menggunakan power banyak ni dalam sebulan. Kan kalau saya comparekan dengan kaedah tradisional, saya sendiri buka. Saya tak payah bayar power. Betul tak? Kan jadi awak kata jadi maksudnya ada kenaikan dari segi power. Maksudnya dia tak menjimatkan kos. Tapi kan itu dia menjimatkan masa. Sebab kalau saya nak buka motor awak masa kan, kalau motor awak dia sebentar jalan semua kali jalan saja, betul tak? Jadi awak buat penyerahan masa operasi motor awak untuk naik dan turun kan? Dan operasi kalau saya buka manual, contoh satu langsir saya ambil masa 2 saat untuk buka. Kalau ada 5 langsir 10 saat betul, sebab saya kena pergi satu-satu. Betul. Jadi awak bezakan masa itu dan dapatkan berapa persen masa yang dijimatkan. Boleh? Okey? Ada masa itu. Yes. Untuk perbezaan. Okey? Yes. Jadi dekat situ, awak katakan walaupun kos dia banyak ni, tapi penjimatan masa dia banyak ni. Jadi awak boleh katakan mungkin awak capai atau tidaklah. Dan satu lagi lah, untuk kajian ada kamu pernah buat kajian ke? Dia punya density cahaya tu yang masuk tu ketika bila dia orang kata apa patut turun kan. Sebab setengah orang tu dia bagi dia kita sejuk, dia panas. Ada kamu dah buat dia punya pengiraan semua. Sebab yang tu kita kena tahu kan. Sebab dari segi penilaian orang memang dia nak senang kalau boleh tutup sendiri semua kan. Sebelum kita tutup, masalahnya sekarang ni apabila apa
dia punya tahap density cahaya tu kan. Panas dia ketika bila dia akan tutup kan. Dia punya cahaya ke ni. Sebab kamu punya lansir kan automatik kan. Sebab ada setengah orang tu dia tak tahan panas. Bukan kita tak boleh penuhi semua orang lah. Tapi itu sebabnya kadang-kadang kalau kita buat kajian, ni bukan ni lah untuk yang akan datang lah. Mungkin kamu masuk U ke apa ni kan. Kamu kena buat kalau boleh lah buat kuestionnaire kan. Panas berapa darjah Celsius dia turun kan. Itu yang katanya kriteria sensor tu kan. Kriteria sensor tu kita kena tahu. Berapa ratus gitu. Dari segi dia punya ukuran dia adalah Celsius lah. Darjah Celsius kan. Kalau lampu lumen. Lumen. Berapa lumen kan? Lumen dia punya. Kaedah metodologi pengujian dalam bab 3 tu awak kena tambah. Macam mana awak menguji SOP awak menguji letak. Ni. Yang ni tak tepat. Saya nak apa yang awak buat telah katakan awak tadi awak buat testing pada nilai sensor kan. Jadi apa kaedah dia? Sensor tu awak buat apa? Awak nyalakan lampu, awak baca serial monitor, nilai-nilai awak adjust semua. Itu yang saya nak. SOP dia. Boleh? Saya buat dalam bentuk block diagram. Boleh? Itu boleh, tak ada masalah. Awak buat tanda tali kan? Boleh. Okay? Alright. Bab 4 dalam yang akhir yang tu pencapaian. Okay, yang ini kalau boleh saya nak awak list one by one. Kan awak ada objektif 1, 2 kan? Buat gunakan nombor. Dan nombor 1 objektif dia sampai atau tidak. Nombor 2 objektif kedua sampai atau tidak. Yes. Yang ini betul sampai objektif. Okay. Alright. Okay, seterusnya tengok kepada rujukan awak. Okay, nomborkan rujukan dalam tulisan awak. Nomborkan 1, 2, 3, 4, 5 kan? Dan tambah citation. Betul? Awak ramai tak ada buat citation tu. Citation tu dalam bab 2 awak ambil contoh Arduino kan. Okay, Arduino adalah ini kena ada citation. So citation tu dalam kurungan 1. Maksudnya awak baca daripada rujukan yang 1. Faham tak? Faham? Okay, saya ambil contoh. Okay, awak tengok rujukan awak ketiga. Register kan. Saya nak awak nomborkan pasal register tu dalam kurungan bracket 4. Nombor 3. Okay, jadi bila awak buka awak punya auto register punya page dalam apa? Tak? Okay, yang ini awak tak boleh kata awak sendiri yang buat kan? Awak ambil buku kan? Daripada sumber kan? Jadi, bila awak sampai hujung tu, awak letak kurungan 4 nombor 3. Maksudnya, bila saya tengok kurungan nombor 3 tu, saya tahu awak ambil yang itu daripada rujukan nombor 3. Faham tak? Dia macam link. Okay? Link. Okay? Itu namanya citation. Faham tak? Okay? Jadi maksudnya benda yang awak ambil ni adalah berdasarkan daripada buku, bukan awak sendiri yang tetap tulis kan? Faham tak? Right? Okay? Jadi teknik membentang saya rasa awak tu nama baik sebenarnya lah. Awak confidence tak ada kurang confidence kan? Okay? Banyak baca. Banyak baca. Tapi tak Patutnya kalau kita confident, kita boleh cerita kita masalah itu sebagai panduan apa. Tapi kalau kita baca tu dia panjang tu kan. Kalau kita ringkaskan. Tujuan saya sebut pasal ini besar ni sebab awak adalah calon PDN cemerlang kan. Okay? Takut nanti dia orang akan buat simposium. Okay, untuk yang terbaik bentang kat dewan ke apa ke. Jadi yang itu awak kena Tahniah. okay? Jadi bila saya baca laporan awak, saya rasa bagus laporan tu. Okay, laporan tu struktur dia semua tepat, cuma ada kesalahan sikit-sikit saja. Okay? Jadi kami saya rasa kalau saya pergi makan memang tinggi lah. Baik. Okay? Jadi soalan saya kalau jumpa sekejap. Okay, soalan saya kita dah bagi soalan tadi kan? Tak apa dah? Dan boleh dah. Okay, bagus. Okey, tahniah. Okay.
Saya akan bagi markah bila saya tengok videonya tadi. Betul?